Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq Izzat bin Huzaini. Nombor metrik I21105-173. Saya dari kelas PKK G8. Okey, di sini saya akan mengulaskan ataupun saya akan menerangkan sedikit tentang tajuk yang telah saya pilih, iaitu ikhtiar dan tawakal, dari buku Wacana Pemikiran Islam hasil nukilan Syed Syahriman Syed Ali. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, pertama sekali kita ni patut tahu apa itu ikhtiar. Okey, ikhtiar di sini ia bermaksud adalah memilih. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah pula, ikhtiar ini membawa maksud usaha seseorang hamba untuk memperoleh sesuatu yang ia kehendaki. Okey, seterusnya, tahukah pula apakah maksudnya berserah diri? Okey, berserah diri ini pula, menurut Imam Al-Ghazali, tawakal penyandaran hati hanya kepada wakil semata. Seluruh kegiatan dari manusia haruslah berikhtiar, juga tidak boleh lupa kepada tawakal. Dalam surah At-Talaq ayat yang kedua, Allah SWT berfirman yang bermaksud, maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah, yakni kembali kepada mereka dengan baik, ataupun lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dengan hukum-hukum yang tersebut, diberi peringatan dan pengajaran juga kepada sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan sesiapa juga yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan adakan padanya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkan. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Okey, harap setakat ini kita dapat faham konsep, apakah itu konsep ikhtiar dan juga tawakal. Okey, seterusnya, kemudian kita berbalik semula pada buku Wacana Pemikiran Islam. Okey, penulis buku ini juga membawa banyak isu berkaitan dengan ikhtiar dan tawakal. Tetapi di sini saya akan membincangkan ataupun saya akan menerangkan satu isu saja, iaitu kuarantin ketika wabak COVID-19. Okey, seperti yang kita tahu, penyakit COVID-19 ini ia bukanlah satu penyakit yang kita boleh ambil ringan ke atasnya. Menurut perspektif Islam, arahan kuarantin adalah langkah yang paling tepat, kerana Rasulullah SAW pernah memerintahkan umat Islam supaya mereka menjalani kuarantin apabila wabak taun melanda, untuk mencegah daripada terkena kepada individu lain. Okey, seterusnya, Rasulullah SAW ketika berbicara mengenai wabak penyakit, beliau menyarankan agar dikasih kuarantin di mana sahaja, dan baginda SAW pernah bersabda dengan bermaksud, jika kamu mendengar taun, iaitu wabak penyakit, di sesuatu tempat, sedangkan kamu berada di situ, jangan kamu keluar daripadanya. Seterusnya, dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis ini jelas ia mengajar kita bahawa Rasulullah SAW ini juga mengambil jalan untuk mencegah penyakit dan tidak berserah 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana usaha manusia itu adalah pentakhiran sebagai seorang hamba. Okey, tindakan Rasulullah SAW itu juga kita boleh dikatakan dalam bahasa moden sebagai kuarantin, agar penyakit ataupun
wabak itu tidak tersebar dengan lebih teruk. Jadi sebab itulah jika sudah berasa seperti terdapat simptom-simptom wabak pada diri, kita amatlah disarankan untuk melakukan kuarantin selama 14 hari yang sudah ditetapkan oleh pihak yang bertanggungjawab, iaitu pihak KKM, supaya wabak ini tidak merebak kepada orang lain. Jadi untuk kritikan, tiada kritikan yang saya rasa ada kerana buku ini ditulis dengan amat baik oleh penulis itu sendiri. Banyak artikel tentang isu-isu semasa yang dilemparkan dalam buku ini oleh penulis tersebut, dan isi-isi yang ditulis juga dapat dibaca dan difahami dengan baik. Pergi kepada cadangan pula. Cadangan yang dapat saya berikan di sini ialah cadangan yang saya dapat berikan di sini saya berikan di sini ialah berkenaan dengan kuarantin. Berkenaan dengan kuarantin ini, Islam diturunkan untuk memenuhi prinsip maqasid syariah, antaranya menjaga nyawa. Islam juga yang mengharamkan seseorang untuk memudaratkan diri sendiri dan orang lain kerana ia amat bertentangan dengan maqasid syariah. Jadi di sini, jika berlaku wabak COVID-19 atau seseorang individu tersebut terkena jangkitan wabak COVID-19, maka kuarantinlah di rumah atau di pusat kuarantin yang sudah disediakan oleh pihak KKM supaya wabak ini tidak terus menular dengan lebih teruk. Tambahan pula, ikhtiar kuarantin ini memang diajar oleh Rasulullah SAW sendiri pada zaman dahulu. Pesan Rasulullah SAW, jangan memudaratkan diri sendiri dan jangan kita memudaratkan orang lain. Hadis ini menunjukkan bahawa kita wajib menjaga nyawa, kita wajib juga menjaga keselamatan diri dan masyarakat. Maka haram membunuh diri dan menyakitkan orang lain atau menyebabkan kemudaratan kepada diri dan orang lain. Ia sesuatu perintah agama mengikut Al-Quran, hadis dan akal yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi sebab itulah Allah SWT menetapkan semua perintahnya mengikut kemampuan diri manusia dan tidak membebankan melebihi daripada kadar kemampuannya supaya manusia dapat menunaikannya juga. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.